أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini sekali lagi dapat sama-sama kita berada dalam kuliah online bagi sama-sama kita meneruskan dan mengikuti tadabbur surah Yasin. Tadabbur surah Yasin, dan program ini adalah anjuran surau Taman Mesra Kajang. Dan untuk kali ini kita akan mentadabbur ayat-ayat daripada ayat yang ke-26 sehingga ayat yang ke-33 surah Yasin. Kita tahu dalam ayat yang ke-26 ni adalah menceritakan kedudukan yang terakhir kepada seorang pendakwah yang telah diutuskan bersama-sama dengan 3 utusan yang diceritakan sebelum ini, iaitulah satu orang yang bernama Habib An-Najjar. Dan peristiwa ini berlaku di Antakya. Antakya itu kedudukannya sekarang ni adalah antara sempadan di antara Turki dengan Syria. Okey. Ayat yang ke-26 ni Allah Taala sebut, setelah ayat yang ke-25 Allah Taala menceritakan ungkapan yang telah dikeluarkan oleh Habib An-Najjar. Habib An-Najjar menyebut, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman dengan Tuhan kamu. Fasma'un, maka hendaklah kamu semua dengar dan saksikan bahawasanya aku ni telah beriman dengan Tuhan kamu. Kenapa Tuhan kamu? Merujuk kepada Tuhan yang sebenar dan hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cara dan kaedah yang digunakan oleh semua para mursalin. Bila mereka berbicara berkaitan dengan Tuhan, mereka akan menyebut Rabbi wa Rabbukumullah. Tuhan aku dan Tuhan kamu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah satu kebiasaan yang digunakan oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Termasuklah dalam kaedah yang digunakan oleh Habib An-Najjar bila dia mengisytiharkan keimanannya, dia menyebut inni amantu bi rabbikum. Sesungguhnya aku telah beriman dengan Tuhan kamu. Tuhan kamu itu adalah Tuhan aku dan juga Tuhan kamu, yakni Tuhan yang hakiki. Kalau kita baca dalam Al-Quranul Karim, banyak kali para rasul ini berdepan dengan cabaran-cabaran daripada kaum mereka. Dan di antara soalan-soalan mereka itu, soalan kaum para rasul kepada para rasul adalah berkaitan dengan siapakah Tuhan kamu? Nabi Allah Ibrahim berhadapan dengan soalan yang sama, Nabi Allah Daud dan semua para nabi berdepan dengan soalan yang sama. Habis bila pengisytiharan itu telah dilakukan oleh Habib An-Najjar, ayat yang ke-25 Allah Taala menyebut, ini setelah dia mati, qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Apabila dia telah mati, maka pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala berkata, qila dkhulil jannah, setelah ia mati syahid, lalu dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam syurga. Ia berkata, alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui. Okey, ayat ni dalam tafsir disebut apa? Qila lahu ba'da qatlih udkhulil jannah ikraman lahu. Setelah dia mati syahid kerana dibunuh, setelah dia dibunuh kerana dia mengaku kata Tuhan dia adalah Allah, dan dia beriman kepada Rasul, 3 orang Rasul ataupun 3 orang utusan yang diutus, yang kita dah sebut dalam ayat-ayat yang sebelum ni. Dia dibunuh dan dia mati. Maka bila dia mati, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam syurga. Apa jawapan dia? Dia masuk syurga sambil dia menyebut, qala ya laita qaumi ya'lamun. Dia kata, alangkah baiknya kalau kaum aku yang mendustakan ajaran yang aku bawa, yang mendustakan para rasul, yang tak mau terima ajaran Islam, tak mau terima hakikat kebenaran yang kami bawa, ya'lamun, kalaulah mereka tu tahu, cukup baik. Cukup baik. Kenapa?
kerana dia mengharapkan bila mereka tahu tentang dua perkara yang dia akan dapat. Kita akan sebut dalam ayat yang seterusnya. Jadi, bila kaum mereka itu tahu, kaum dia itu tahu tentang dua nikmat yang dia dapat, maka sudah tentulah setelah itu mereka juga akan berusaha untuk beriman kepada rasul-rasul yang akan datang setelah mereka. Itu yang disebut qala ya laita qaumi ya'lamun. Dan di sini menunjukkan tentang jiwa para pendakwah. Jiwa para pendakwah dia tak datang sebagai la'an, sebagai tukang laknat. Tetapi jiwa para pendakwah dia akan datang dalam keadaan dia mengharapkan bahawasanya akan ada orang yang menerima risalahnya hatta selepas kematiannya. Paling tidak dia mengharapkan apa yang disebut oleh Habib An-Najjar, qala ya laita qaumi ya'lamun, alangkah baiknya kalau kaum aku tahu tentang nikmat yang aku dapat. Apa nikmat dia? Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Iaitulah keampunan Tuhanku kepadaku dan Tuhanku menjadikan aku minal mukramin, di kalangan orang-orang yang mulia. Apa dia nikmat yang Allah Ta'ala bagi? Nikmat yang pertama dia panggil al-ajrul awal. Ganjaran yang pertama, bima ghafara li rabbi, Tuhanku telah mengampunkan aku. Dan tuan-tuan perhati tuan-tuan, dalam banyak tempat dalam Al-Quran Al-Karim, bila Allah Ta'ala cerita tentang masuk ke dalam syurga, kita boleh masuk syurga, kita dialu-alukan masuk syurga, kemasukan kita dan pengalu-aluan kita untuk masuk syurga itu, dia berpunca daripada, kalau tuan-tuan perhati, Al-Quran sebut berpunca daripada rahmat daripada Allah. Dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni pula dia main dalam bentuk dia akan diberikan keampunan. Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Bila Allah Ta'ala ampun dosa, kerana keampunan dosa-dosa itu dikurangkan, diminimalkan, diampunkan, dihapuskan, ini adalah yang perkara yang pertama sebagai al-ajru, ganjaran dalam bentuk tu. Kalau tuan-tuan buka sebagai contohnya dalam suratul Fath, Allah Ta'ala sebut inna fatahna laka fatham mubina. Wahai Muhammad, kami akan berikan kepada kamu pembukaan yang nyata, pembukaan yang besar, yang nyata. Dan Allah Ta'ala akan bagi apa? Liyaghfira lakallahu, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa kamu. Ganjaran yang cukup besar, dia panggil ajrun azim itu, yang pertamanya adalah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bagi tahu, ma minkum ahadun, tidak ada siapa pun di kalangan kamu walaupun seorang yang akan boleh masuk syurga bi'amalih, dengan amalannya. Lalu para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah Tuhan juga tidak boleh masuk syurga dengan amalan Tuhan? Nabi kata, wala ana, juga saya juga tak boleh masuk syurga dengan amalan saya. Dan cuma yang akan membawa saya masuk dalam syurga illa ayyataghammadadiyallahu birahmatin minhu wa fadlah. Yang boleh membawa saya masuk syurga adalah kerana nikmat yang Allah anugerahkan kepada saya. Bila nikmat itu Allah Ta'ala berikan kepada saya, maka pada waktu itu saya boleh masuk syurga. Salah satu daripada nikmat yang diharapkan oleh Habib An-Najjar, Habib An-Najjar kata, kalau kaum aku tahu, kalau kaum aku boleh tengok, kalau kaumku boleh tengok betul-betul nikmat ni, alangkah baiknya. Kaum dia yang bodoh dia tu, dia kata, qala ya laita qaumi ya'lamun, alangkah baiknya kalau kaum aku mengetahui. Mengetahui apa? Bima ghafara li rabbi, dengan keampunan yang Tuhanku telah berikan kepadaku. Tuhan dia telah mengampun. Tuhan Allah Azza wa Jalla mengampunkan dosa. Itu nikmat yang cukup besar. Wa ja'alani minal mukramin, dan Tuhanku menjadikan aku di kalangan orang-orang yang mukramin, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Mulia itu adalah dengan wa huwa fil na'imi wal karamah. Itu disebut oleh mufassirun, menyebut yang dimaksudkan dengan mulia itu adalah dengan menggabungkan dua benda. Yang pertamanya adalah diberikan kepada dia nikmat yang banyak kerana dia adalah ahli syurga, wal karamah, dan diberikan kepada dia kemuliaan yang tinggi. Ya laita qaumi ya'lamun bi ghufrani rabbi li wa ikramihi iyyah bisababi imani billah wa sabri ala ta'atihi wa ittiba'i rusulihi hatta qutiltu fayu'minuna billah fayadkhulul jannata misli. Harapan dia dia kata, mudah-mudahan kaum aku boleh tengok
dengan keampunan yang Tuhan beri kepada aku, dan juga kemuliaan yang Tuhan berikan kepada aku, dengan sebab iman aku kepada Allah, dengan sebab iman aku kepada para rasulnya, dan kerana sebab sabar aku mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mengikut para rasulnya, sehingga aku dibunuh. Mudah-mudahan dengan mereka mengetahui itu, fayu'minu billahi fayadkhulul jannata misli. Mudah-mudahan dengan mereka tahu dan mereka beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka juga akan beriman seperti mana aku beriman, maka mereka juga akan masuk syurga sebagaimana aku boleh masuk syurga. Itu disebut makna secara tafsirannya oleh para ulama daripada dua rangkuman ayat. Ya laita qaumi ya'lamun. Mudah-mudahan mereka tahu apa? Tahu tentang keampunan yang Allah Ta'ala beri, tahu tentang kemuliaan yang Allah Ta'ala beri dengan nikmat syurga, dan tahu bahawa sebab Allah Ta'ala bagi nikmat syurga dan keampunan daripadanya ni kerana dia beriman dengan Allah, dia ikut Rasul, dan dia sabar berdepan dengan pancaroba hidup sehingga dia dibunuh. Dia mengharapkan orang-orang itu tahu tentang nikmat ini. Dia sendiri masih berada di alam barzakh, tapi disebut itulah makna alam barzakh itu salah satu daripada taman-taman syurga ataupun lubang-lubang neraka. Dia sudah masuk dalam taman syurga, maka pada ketika itu dia mengharapkan. Al-Quran gambarkan ungkapan dia sendiri. Dia kata, ya laita qaumi ya'lamun. Mudah-mudahan kaum aku tahu. Bila kaum aku tahu tentang keampunan yang Allah Ta'ala beri, kemuliaan yang Allah Ta'ala beri, mudah-mudahan mereka itu akan beriman seperti mana aku, dan mudah-mudahan mereka itu akan diberikan ganjaran syurga oleh Allah seperti mana aku. Ayat yang seterusnya, ayat yang ke-28. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ. Dan kami tidak turunkan kepada kaumnya, kaum Habib An-Najjar, kaum pendakwah yang dibunuh ini, min ba'dihi, setelah pembunuhannya, min jundin, daripada mana-mana tentera, minas sama, tentera daripada langit, wa ma kunna munzilin, dan kami tidak akan turun dengan kedudukan yang seumpama itu. Apa makna ayat ni, tuan-tuan? Para mufassirun menyebut, wa mahtajal amru ila inzali jundum minas sama'i li'azabihim ba'da qatlihim ar-rajul an-nasih lahum wa takzibihim rusulahum fahum ad'afu min zalika wa ahwan wama kunna munzilina al-malaikata 'ala al-umam iz ahlaknahum bal nab'atsu 'alaihim 'adzaban yudammiruhum. Maksud dia adalah Allah Ta'ala tidak perlu pun untuk turun mana-mana tentera untuk mengazab mereka setelah mereka membunuh seorang lelaki yang memberikan nasihat kepada mereka, setelah mereka mendustakan para rasul, 3 orang yang diutuskan kepada mereka. Allah Ta'ala kata, wama anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama. Kami tak perlu pun buat turun malaikat daripada langit untuk menghancurkan mereka. Tak perlu pun kami tak pandang pun, seakan-akan seumpama itu disebut macam tak pandang pun tentang apa yang mereka buat. Mereka dustakan rasul dan sebagainya. Tak ada apa pun, tak ada kesan apa pun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tak ada langsung kesan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kunna munzilin. Kami pun tak akan turun utus malaikat untuk memerangi mereka. Tak perlu. Pasal apa? Kerana itu lebih mudah di sisi Allah. Ahwan. Cukup mudah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Allah Ta'ala turunkan azab kepada orang yang lawan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala jadikan muka bumi ni dalam fi sittati ayyam, dalam 3 waktu, dalam 6 waktu ataupun dalam 6 hari. Itu dibahas dalam ayat yang lain. Dan Allah Ta'ala kata, kalau sekadar nak lawan dengan makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan itu, yang lawan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya tak ada susah pun, tak payah pun untuk Allah Subhanahu wa ta'ala lawan dengan mereka, ataupun untuk Allah Subhanahu wa ta'ala menghancur dan memusnahkan mereka. Tuan-tuan, berdepan dengan orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang zaman, kita akan, yakni orang yang beriman, kita merujuk kepada orang yang beriman sepanjang zaman. Kadang-kadang orang yang beriman dia akan merasa lemah berdepan dengan perancangan yang cukup hebat yang dilakukan oleh orang yang lawan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah Ta'ala menenangkan orang-orang yang beriman ni, ahlul Quran, orang yang rapat dengan Quran ni. Allah Ta'ala kata, wa makaru wa makarallah. Mereka merancang, Allah juga merancang. Mereka di sini merujuk kepada orang yang ingkarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang lawan dengan Allah.
orang yang tak mau, orang yang tidak tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka merancang, dan termasuklah perancangan tersebut adalah perancangan iblis. Wa makarallah, Allah Ta'ala balas makar ataupun perancangan mereka itu, perancangan jahat mereka itu dengan sekaligus, ya, dengan sekali hadap saja Allah Ta'ala boleh hadap dengan perancangan mereka. Wallahu khairul makirin, Allah Ta'ala itu adalah sebaik-baik perancang. Wa makaru wa makarallah. Sebab tu dalam ayat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahu, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama' wa ma kunna munzilin. Kami tak perlu turun pun, kami tak perlu hantar mana-mana tentera untuk menghancurkan mereka. Kami tak perlu turunkan para malaikat untuk menghancurkan mereka. Tak perlu. Allah Ta'ala boleh hantar azab kepada mereka. Azabnya dalam bentuk apa? In kanat illa sayhatan wahidatan fa izahum khamidun. In kanat illa sayhatan wahidah fa izahum khamidun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut in kanat illa sayhatan wahidah. Bentuk azab daripada Allah itu adalah dalam bentuk sayhatan wahidah, dalam bentuk satu pekikan, sekali pekikan, ataupun sekali bentuk bala, sekali bentuk dia mari dalam keadaan angin dan sebagainya. In kanat illa sayhatan wahidah fa izahum khamidun. Ketika itu kamu akan dapati mereka itu dalam keadaan hilang, khamidun, dalam keadaan mayitun, fala baqiya lahum min syai', dan tidak ada lagi baqi ataupun tidak ada lagi kesan daripada mereka walaupun sedikit. Hak ni Allah Ta'ala beritahu. Allah Ta'ala kata, kalau aku nak hancurkan mereka, mudah ya. Cara Allah Ta'ala nak hancur mereka tu. Sebab tu Allah Ta'ala kata, aku tak perlu turun pun, tentera pun aku tak perlu hantar pun. Cukup dengan in kanat illa sayhatan wahidatan fa izahum khamidun. Kebinasaan mereka itu hanyalah dilakukan dengan satu pekikan yang cukup dahsyat. Fa izahum khamidun. Maka dengan serta mereka semua tu sunyi sepi, tak hidup lagi. Mereka itu dihancurkan oleh Allah Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Dengan apa? Sayhatan wahidatan. Satu pekikan, hancur. Fa izahum khamidun. Mereka semua tu jadi mati. Khamidun mayyitatun la baqiyala. Mereka itu mati dan tidak ada lagi kesan di atas muka bumi ini. Dan kita semua tahu, dan di atas muka bumi ini banyak mana kaum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah hancurkan mereka, dan mereka itu sudah tidak ada. Lah ni zaman kita tidak ada. Bahkan dalam ayat ini merujuk kepada zaman mereka juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut juga, ada dah umat-umat yang sebelum daripada kamu, yang sebelum daripada kamu datang ini, mereka tu juga lawan dengan Tuhan. Tuhan tak turun lawan dengan mereka. Allah Ta'ala tak turun berdepan dengan mereka. Allah Ta'ala tak hantar malaikat untuk berdepan dengan mereka, tetapi Allah Ta'ala hantar dengan sayhatan wahidah, satu pekikan yang kuat. Faizahum khamidun. Semua mereka itu mati, dan mereka itu sudah tidak ada kesannya di atas muka bumi ini lagi. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya hasratan 'alal 'ibad. Alangkah ruginya kepada para hamba. Ma ya'tihim min rasulin, tidak datang daripada rasul, illa kanu bihi yastahzi'un, melainkan semua rasul itu mereka telah mengejek-ngejekkan rasul tersebut. Ini hasrah ataupun kita panggil penyesalan yang cukup nyata yang akan berlaku kepada ramai umat ini, dan bahkan telah berlaku kepada umat-umat yang terdahulu pada hari kiamat kelak. Maksudnya umat-umat yang tolak rasul dulu dan sekarang, umat-umat yang terdahulu sebelum daripada Habib An-Najjar, sebelum daripada 3 rasul, umat-umat yang sebelum tu, sampai kepada umat Nabi Muhammad, sampai zaman kita ni yang masih lagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tolak para rasul, ya hasratan 'alal ibad, alangkah celakanya, alangkah mereka itu akan menyesal. Ya hasratal ibad wa nadamatihim yaumal qiyamah إذ عاينوا العذاب ما يأتيهم من رسول من الله تعالى إلا كانوا به يستهزئون ويسخرون. Alangkah merasa menyesalnya mereka, alangkah nadam mereka merasa menyesal sangat-sangat di hadapan Allah pada hari kiamat kelak, apabila mereka tengok dengan mata-mata mereka sendiri akan azab yang Allah Ta'ala nak berikan kepada mereka, dan mereka ingat pada waktu itu
tak ada mana-mana Rasul yang datang, melainkan mereka akan mendustakan Rasul tersebut. Ya hasratan 'alal ibad, alangkah menyesalnya. Tuan-tuan, kalau kita ambil ayat ni, kita pasang dengan ayat yang terakhir daripada surah An-Naba. Ayat yang terakhir daripada surah An-Naba. Surah An-Naba ni surah yang pertama dalam juzuk yang ke-30. Dalam surah An-Naba, dalam juzuk surah yang pertama juzuk yang ke-30 ni, ayat yang paling akhir, Allah Ta'ala sebut, Inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Inna anzarnakum, kami berikan peringatan kepada kamu, azaban qariba, tentang azab yang cukup dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat, pada hari itu setiap orang akan tengok apa yang dia telah buat, apa yang dia pernah buat di dunia ni satu-satu. Faman khaffat mawazinuhu, siapa yang ringan timbangan amalannya, amalan yang baik pun akan dilihat, amalan yang buruk pun akan dilihat, semua benda dia akan tengok pada waktu itu. Pada waktu itu, kata Allah, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, pada hari itu setiap orang akan tengok apa yang telah diberi kesan ataupun apa dia jasa tangan-tangan mereka, apa yang telah dibuat oleh tangan-tangan mereka. Wa yaqulul kafir, dan telah berkatalah orang yang ingkar, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya kalau satu ketika dahulu aku tak jadi orang. Kalau satu ketika dahulu aku hanya menjadi tanah-tanah. Aku ni tanah sahaja. Aku mungkin tanah liat, aku mungkin tanah hitam, aku mungkin pasir. Ini bentuk sebahagian daripada bentuk hasrah dan nadamah. Salah satu bentuk daripada penyesalan. Dan penyesalan itu dalam bentuk kita akan menyebut dan mengungkit-ungkit, alangkah baiknya kalau dulu ni aku tak jadi orang. Alangkah baiknya kalau dalam konteks ayat ni, ayat dalam surah Yasin ni, in kanat illa sayhatan wahidatan fa izahum khamidun ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya hasratan 'alal ibad, para hamba yang tak beriman kepada Rasul, mereka akan menyesal sangat-sangat. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, antara sahabat yang baik, nama dia adalah Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Zar Al-Ghifari ni, kalau di kalangan ahli sejarah, ada yang menyebut kata dia ni adalah orang yang kelima ataupun orang yang keempat memeluk agama Islam. Dia ada orang yang memeluk agama Islam ni, yang pertama adalah Khadijatul Kubra, Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, Zaid bin Harithah. Ini di tiga yang pertama yang disepakati. Hak ni memang orang yang awal-awal masuk Islam. Di kalangan hamba adalah Zaid bin Harithah, di kalangan kanak-kanak adalah Ali bin Abi Talib, di kalangan wanita adalah di kalangan wanita adalah Khadijah Al-Kubra, Khadijah radhiyallahu anha. Dan riwayat tentang Abu Bakar ni Siddiq daripada rijal, daripada orang-orang lelaki, Sayyidina Abu Bakar. Kemudian yang kelima, yang keenam, bahkan ada yang sebut kata dia yang keempat, itu adalah Abu Zar Al-Ghifari. Dia ni asal orang Ghifar. Ghifar ni satu tempat di antara Mekah dengan Madinah. Dia mari ke Mekah Al-Mukarramah bila dia dengar kata ada Rasul, ada orang mengaku menjadi Rasul. Ada orang yang mengaku kata dia menjadi Rasul. Maka dia pun datang daripada Ghifar ke Mekah Al-Mukarramah. Sampai di Mekah Al-Mukarramah, dia tak tahu nak tuju pergi ke mana. Nak pergi ke rumah siapa, dia tak tahu. Nak pergi pertemuan di mana, dia tak tahu. Sampailah tiba-tiba dia berjumpa dengan seorang budak. Budak ni tanya kepada dia, kamu ni nampak asing, kamu ni bukan orang tempatan. Dia kata, ya, betul, saya bukan orang tempatan. Apakah kamu mencari Rasul? Dia kata, ya, saya mencari Rasul yud'a, Rasul yang mendakwa. Yakni Rasul yang mendakwa kata dia tu adalah Rasul. Maka budak tu kata, kalau macam tu, saya tahu di mana tempat Rasul ini berada. Dan kanak-kanak pada ketika itu adalah Ali bin Abi Talib. Dia kata, jom ikut saya. Tuan ikut saya di belakang. Kalau saya berhenti, maka Tuan kalihkan arah Tuan. Tuan jangan ikut saya. Kalau saya tak, maksudnya ada sesuatu di hadapan. Dia ikut Ali radhiyallahu anhu, pendek cerita, akhirnya sampai di rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu dia menyampaikan salam kepada Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, yang akhirnya diabadikan dalam tahiyat dalam solat kita tu. Abu Zar Al-Ghifari. Dia masuk, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa persoalan.
Maka baginda Nabi SAW pun jawab satu-satu persoalan tersebut. Ya, dia jawab kepada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa ardah. Abu Zar dengar, dan Abu Zar puas hati. Abu Zar puas hati. Lalu dia kata, ya Rasulullah, saya ingin mengiklankan keislaman saya. Saya nak pergi bagi tahu kepada orang semua, saya dah masuk Islam. Dan saya nak duduk bersama dengan Tuan. Nabi SAW kata, wahai Abu Zar, kamu balik ke kampung kamu. Sampai satu ketika, bila kamu dengar aku berhijrah ke Yathrib, aku berhijrah ke, nama Yathrib asal itu adalah Yathrib, aku berhijrah ke sana, maka pada ketika itu kamu ikut aku ke sana. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia ni, Abu Zar Al-Ghifari, dia keluar daripada rumah Nabi, rupanya dia tak balik ke Ghifar tu. Tapi dia pergi di tempat, di tengah-tengah laman Kaabah itu, di dataran Kaabah itu, dan dia mengisytiharkan kepada seluruh manusia bahawa dia telah beriman. Tuan-tuan, waktu itu masih minoriti, terlalu sikit. Kalaulah dia orang yang kelima ataupun orang yang keempat, terlalu sikit. Terlalu sedikit sangat jumlah orang Islam pada waktu itu. Tuan-tuan, dia mengisytiharkan keislamannya. Dia mengisytiharkan keislamannya. Dia kata, saya telah masuk Islam. Saya telah masuk Islam dan saya mengisytiharkan keislaman saya. Maka pada waktu itu, tuan-tuan, orang-orang Quraisy Makkah Al-Mukarramah telah buat macam-macam tindakan sehingga dia berdarah. Sampailah datang Hamzah bin Abdul Muttalib, dan Hamzah bin Abdul Muttalib mendamaikan tersebut, dan Hamzah bin Abdul Muttalib minta untuk dia balik ke Ghifar. Itu cerita dia. Yakni dia adalah golongan veteran, awail, golongan al-awwalin, golongan orang-orang yang pertama memeluk agama Islam. Dia ni bukan orang kemudian ni. Dia adalah orang-orang yang awal masuk Islam. Bila Nabi berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah, bila Nabi SAW berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah, maka pada ketika itu Abu Zar Al-Ghifari pun tinggal di Madinah, tinggalkan kampungnya Al-Ghifar, dan dia berhijrah ke Al-Madinah. Dan semua kita tahu dia telah hidup bersama dengan baginda Nabi di Madinah Al-Munawwarah itu sepanjang 10 tahun. Dan setelah itu Nabi SAW wafat, dan setelah itu dia hidup zaman Abu Bakar dan zaman Umar. Ketika usia dia 32 tahun, dia dipanggil balik menemui Allah Subhanahu. Ketika tahun yang ke-32 Hijrah, dia dipanggil balik bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa yang saya nak kait dengan ayat ni? Tuan-tuan, ini Abu Zar adalah orang yang hebat. Dia veteran Islam. Dia orang Islam yang awal masuk Islam. Dia orang yang berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Dia sahabat Nabi. Gabung semua kebaikan ada kepada Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu satu hari minta izin daripada Nabi supaya dia dilantik sebagai salah seorang daripada apa-apa pekerja lah, apa-apa tugas, jawatan-jawatan penting di Madinah dan juga kawasan taklukan Madinah pada waktu itu. Kan pada zaman Nabi dah mula penaklukan, walaupun tak skala besar, skala kecil-kecil, dah mula sampai Islam sampai ke Yaman, Islam sampai ke Bahrain, ke kawasan-kawasan jazirah itu sudah mula sampai. Abu Zar minta kalau boleh lantiklah sama, kerana dia ni orang awal. Apa jawapan Nabi? Saya nak kaitkan dengan ayat ni. Tuan-tuan perhatikan, kalau ayat Al-Quran menyebut ya hasratan 'alal ibad, manusia yang lawan dengan para rasul pun, yang melawan para rasul, mereka akan hasrah dan nadamah, mereka akan menyesal dan mereka akan rasa rugi. Nabi kata kepada Abu Zar Al-Ghifari, ya Aba Zarrin, innaka la dha'if wa innaha la amanah wa innaha yawmal qiyamati la khizyun wa nadamah. Ini kata-kata Nabi SAW kepada Abu Zar Al-Ghifari. Dia kata, wahai Abu Zar, innaha la amanah, sesungguhnya jawatan ini adalah amanah. Wa innaha yawmal qiyamah, innaka la dha'if, wahai Abu Zar, kamu ni dha'if, sedangkan kamu ni lemah, sedangkan jawatan ini adalah amanah. Wa innaha yawmal qiyamati la khizyun wa nadamah, sesungguhnya pada hari kiamat ini, bila kamu datang dengan amanah yang kamu pegang, la khizyun, dia akan menyebabkan kamu menjadi hina, wa nadamah, dan akan menyebabkan kamu menyesal. Apa kelemahan Abu Zar? Abu Zar orang yang awal masuk Islam, orang yang nombor 4 dan sebagainya. Tapi apa dia makna penyesalan itu? Ada dua pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis Nabi dan daripada ayat. Yang pertamanya, tuan-tuan, semua orang akan menyesal. Orang yang beriman menyesal kerana tidak sempurna imannya. Orang yang beriman menyesal mungkin kerana dia tak mampu buat
yang lebih daripada iman dia. Semua orang akan menyesal. Apatah lagi orang yang tidak beriman, orang yang kufur, orang yang ingkar, orang yang sudah tentu lagi banyak lagi penyesalannya. Abu Zar Al-Ghifari, orang yang awal masuk Islam. Orang yang awal masuk Islam. Orang yang berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Orang yang hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada munaqib yang khusus berkaitan dengan Abu Zar Al-Ghifari. Sehingga dalam Syiar A'lamin Nubala, bila berbicara berkaitan dengan Abu Zar Al-Ghifari, disebut dia disebut kata yang dikatakan Abu Zar Al-Ghifari ini seorang zahid, orang yang cukup zuhud daripada dunia, orang yang cukup wara', orang yang alim, orang yang amil. Dia bukan sekadar orang yang ada ilmu, bahkan dia beramal dengan ilmu-ilmunya. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Tapi Nabi kata kepada dia, wa innahu yaumal qiyamati la khizyun wa nadama. Aku tak lantik kamu kerana kamu lemah. Lemah Abu Zar apa? Lemah Abu Zar. Abu Zar Al-Ghifari ini, dia satu orang yang raqiqul qalb. Disebut dalam munaqibnya. Dalam biografi berkaitan dengan Abu Zar, disebut Abu Zar ni satu orang yang mudah kesian. Raqiqul qalb. Hatinya, jiwanya terlalu lembut, dan dia mudah kesan. Dia mudah kesian kepada orang. Abu Zar Al-Ghifari. Kita semua tahu Abu Zar juga pernah dia bercakap-cakap dengan Bilal, dan pada waktu itu dia marah sikit kepada Bilal sampai dia panggil kepada Bilal bin Rabah. Dia kata, ya ibn sauda, wahai anak kepada wanita hitam. Ya ibn sauda, wahai budak hitam. Dia kata begitu kepada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah memang hitam, memang rambut kerinting. Dia kata lagu itu kepada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah terasa hati, pergi bagi tahu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW kata, innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu ni masih ada lagi sifat-sifat jahiliyah dalam diri kamu. Abu Zar terus rasa ni, dia pergi jumpa dengan Bilal bin Rabah. Dia terus minta maaf kepada Bilal bin Rabah. Hati dia hati yang cukup lembut. Pemimpin ni tuan-tuan, dia tak boleh bagi kepada orang yang terlalu lembut jiwanya, terlalu mudah kesian dan sebagainya. Itu Nabi kenal potensi orang, dan Nabi SAW tak bagi kepada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Okey, balik pada dan Nabi SAW kaitkan bahawasanya kalau kamu pegang jawatan ni wahai Abu Zar, wa innaha yaumal qiyamati la khizyun wa nadamah. Kamu akan pegang jawatan ni atas nama Islam. Kamu akan melaksanakan keadilan, tapi mungkin keadilan itu tidak sempurna dan sebagainya. Maka hari kiamat kelak, orang yang baik seumpama Abu Zar, bahkan siapa-siapa pun di kalangan orang yang baik pada hari kiamat kelak, bila berdepan dengan, dia tengok segala mungkin kepincangan dan kekurangan pada hari itu, dia akan menyesal di hadapan Allah Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal. Kesimpulannya tuan-tuan, orang yang baik pun akan menyesal kerana tak sempurna. Dia telah berusaha. Apatah lagi kalau dia mengatasnamakan. Apatah lagi kalau dia mengatasnamakan Islam, dia menunggang Islam, lalu dia menyebabkan, istilah Nabi SAW, Nabi kata, inna minkum munaffirin. Di kalangan kamu ada munaffirin. Apa makna munaffirin? Orang yang buat kelaku yang menyebabkan orang lari daripada agama. Konteks hadis, Nabi sebut tentang seorang yang main mengadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya terlambat buat kerja kerana tu imam tempat saya dibaca terlalu panjang, dan juga rukuk terlalu panjang, buat amalan-amalan yang panjang. Nabi SAW kata, ya ayyuhan nas, inna minkum munaffirin. Wahai manusia, di kalangan kamu ada orang yang menyebabkan orang lari daripada agama. Kamu mari dengan wajah agama, kamu mari dengan watak agama, kamu mari dengan atas nama agama, tiba-tiba kamu menyebabkan orang lari daripada agama. Kamu buat amalan yang tidak sunnatik, amalan yang tidak sunnah, amalan yang tidak menepati dengan agama ini. Agama yang suruh memudahkan orang belakang. Nabi kata dalam sambungan hadis, fa inna wara'akum, kerana di belakang kamu itu ada orang tua, ada kanak-kanak, ada zal hajah, ada orang yang mempunyai tugas, ada orang yang perlu buat, dia mungkin kena berkejaran pagi-pagi dan sebagainya. Kamu kena, ni betul-betul orang yang seumpama itu, tu imam ke, pemimpin ke, orang yang baik, yang dia tak menyeleweng, cuma dia tersalah faham, menyebabkan orang salah memahami agama, dia pun akan menyesal. Semua orang akan menyesal. Sebab itulah disebut salah satu daripada nama hari kiamat itu adalah Yaumun Nadamah, hari penyesalan. Semua orang akan menyesal.
konteks ayat adalah orang-orang yang menjadi satu kaum dengan Habib An-Najjar. Selepas Habib An-Najjar dah mati, Habib An-Najjar kata, kalau boleh ya Allah, mereka boleh tengok nikmat yang aku terima ni dalam dua bentuk. Yang pertama adalah nikmat syurga, dan yang pertama adalah keampunan daripada Allah, dan yang kedua adalah dia dijadikan di kalangan orang yang dimulia-muliakan. Dia dijadikan di kalangan orang yang dimulia-muliakan. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, Allah, kami tak perlu turun apa pun. Kami tak perlu hantar mana-mana tentera untuk berdepan dengan mereka. Kami tak perlu hantar malaikat. Illa sayhatan wahidatan. Melainkan dengan satu pekikan saja. Fa'izahum khamidun. Semua mereka akan mati terkapak-kapak. Habis semua, mereka akan terdampar dan mati. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya hasratan 'alal ibad. Hari kiamat kelak, bila mereka tengok di depan mata kepala mereka tentang azab Allah, mereka akan menyesal. Kerana hari kiamat namanya adalah Yaumun Nadamah. Hari kiamat itu namanya adalah hari penyesalan. Itu dalam ayat-ayat yang telah kita bacakan. Kemudian ayat yang seterusnya, Allah Ta'ala berfirman, ayat yang alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun annahum ilaihim la yarji'un. Apakah mereka tak tengok berapa ramai yang telah kami hancurkan sebelum daripada qurun mereka, ratus tahun sebelum mereka. Mereka itu semua telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Annahum ilaihim la yarji'un. Bukankah mereka semua itu tak kembali kepada mereka yang telah dihancurkan? Dalam tafsir dia sebut apa? Dalam tafsir dia kata, alam yara haula'il mustahzi'un wa ya'tabiruna biman qablahum minal qurun allati ahlaknaha annahum la yarji'una ila hadhihi dunya. Bukankah mereka tak tengok qurun-qurun yang sebelum, umat-umat yang telah dihancurkan sebelum daripada mereka itu, semua mereka tidak kembali ke dunia ini. Mereka tak ada dah. Kerana dalam konteks kita pada hari ini, tuan-tuan, ni Quran ni, dia cerita kepada kita tentang Qarun. Dia cerita kepada kita tentang Haman. Dia cerita kepada kita tentang Fir'aun. Ni semua ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut tentang mereka ni. Tentang Qarun. Inna Qaruna ala fil ard. Allah Qarun kata, Qarun ni satu orang yang takabur, yang meninggi di muka bumi ni. Allah Ta'ala sebut juga tentang Qarun ni, inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Sesungguhnya anak-anak kunci dia saja perlu dibawa oleh kereta-kereta kuda yang banyak ataupun kereta-kereta kaldai yang banyak. Perlu diangkut anak kunci saja yang kata Qarun ni. Fir'aun ni, dia pernah berbangga dengan diri dia. Dia bina istana yang cukup tinggi dan sebahagian daripada istana dia itu berada di atas sungai Nil. Dan dia sebut, Al-Quran tarik ungkapan dia, wa hazihil anharu tajri min tahti. Ni anhar ni, sungai-sungai ni tajri min tahti, dia berjalan di bawah tapak kaki. Sungai apa? Sungai Nil. Sungai Nil itu berjalan di bawah tapak kaki Fir'aun. Maksud dia apa? Mengalir di bawah tapak kaki Fir'aun. Fir'aun buat satu bentuk binaan di atas sungai. Itu Fir'aun, laknatullahi alaih. Fir'aun, Qarun, Haman. Dan kaum Antakiyah ni, kaum Habib An-Najjar ini, kaum ini berlaku pada zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sudah tentulah kita recap balik, kita sebut dalam muqaddimah, kaum ini adalah kaum yang berkaitan ataupun kaum pada zaman Nabi Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Beberapa ketika sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Sudah tentu mereka selepas Fir'aun. Mana dia Fir'aun? Mana dia Haman? Mana dia Qarun? Mana dia Thamud? Mana dia Ad? Allah Ta'ala sebut ni, semua kaum-kaum ni tak ada. Hancurlah. Alam yarau kam ahlakna min qablihim minal qurun, alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun annahum ilaihim la yarji'un. Hampa tak tengokkah banyak manakah kaum-kaum yang sebelum daripada itu, daripada Qarun yang sebelum daripada kamu, abad-abad yang sebelum daripada kamu, annahum ilaihim la yarji'un, semua mereka tu tak kembali kepada kamu. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun, wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun, wa ma kullu hazihi al-qurun allati ahlaknaha wa ghayrahum illa muhdaruna jami'an indana yawm al-qiyamati lil hisabi wal jaza. Tidaklah kaum tu semua, mereka tu semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihisab dan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang seterusnya dalam siri yang akan datang, kalau kita masih diberikan usia oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan sebut
Salah satu daripada tanda kebesaran Allah, Allah Ta'ala kata pada ayat seterusnya, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun ila akhir. Dan beberapa tanda-tanda kebesaran Allah, salah satu daripada tanda kebesaran Allah ialah bagaimana Allah Ta'ala mengeluarkan di muka bumi ini daripada tanah yang kering kontang, tapi daripada sana dikeluarkan pokok-pokok tumbuhan yang mengeluarkan sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Itu antara tanda-tanda kebesaran Allah, dan seterusnya ada lagi tanda-tanda kebesaran Allah. Cuma pada malam ini, kesimpulan yang kita nak boleh ambil. Yang pertamanya tuan-tuan, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukramun, mereka ini akan diberikan khabar gembira ketika di alam barzakh. Sebagaimana yang disebut dalam ayat ini berkaitan dengan Habib An-Najjar. Qila dkhulil jannah. Dikatakan kepada Habib An-Najjar, masuklah kamu ke dalam syurga. Itu di mana? Ahli tafsir menyebut dia berlaku di alam barzakh. Di alam barzakh. Lepas dia dimati, selepas dia syahid, selepas dia dibunuh, waktu tu dikatakan kepada dia, qila dkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam syurga. Kita juga boleh belajar pada malam ini jawapan daripada para pendakwah yang mukhlis, para pendakwah yang ikhlas, seumpama Habib An-Najjar. Dia kata, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ini adalah sikap para pendakwah yang ikhlas. Sampai ke tahap dia dah mati dah pun, waktu tu dia kata, kalau mereka ni boleh mengetahui tentang nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada aku, Allah Ta'ala ampunkan aku, Allah Ta'ala muliakan aku boleh masuk syurga. Kalau mereka tahu tentang nikmat ni, mudah-mudahan mereka juga beriman seperti mana aku, mudah-mudahan mereka juga akan mendapat nikmat syurga seperti mana aku. Kemudian ayat-ayat yang seterusnya, rangkaian ayat yang seterusnya, Allah Ta'ala bagi tahu bukan kerja Tuhan. Allah Ta'ala ni dia tak akan menghancurkan manusia dengan dia turun sendiri bertembung dengan manusia. Tak. Itu bukan kerja Tuhan. Itu bukan passion Tuhan. Tuhan bukan jenis turun main duk lawan dengan manusia ataupun dia nak hantar malaikat untuk. Tak. Dan kita tengok dalam Al-Quran ni tuan-tuan, hancur kaum-kaum ni dengan pelbagai cara. Ada yang dihantar kata, ada yang dihantar sayhah, satu pekikan, ada yang dihantar semut, ada macam-macam cara Allah Ta'ala nak hantar man untuk menghancurkan mana-mana kaum. Tuan-tuan, perancangan jahat yang dibuat oleh Quraisy, kalau kita tengok sebagai contoh, kaum Quraisy, mereka buat perancangan jahat untuk membunuh baginda Nabi SAW dalam peristiwa hijrah. Allah Ta'ala hantar apa? Allah Ta'ala hantar mai sebagaimana yang mereka sendiri sebut, dan itu diriwayatkan Abu Bakar pula sebut. Abu Bakar kata, gua yang di Nabi SAW diami dengan Abu Bakar itu, lau ra'a ahaduhum tahta rijlaihi la ra'ana. Kalau salah seorang daripada mereka tengok ke arah bawah, mereka akan nampak kami. Tapi mereka tak tengok. Allah Ta'ala hantar mai tentera dia. Allah Ta'ala bukan hantar mai tentera yang besar, malaikat mari dalam bentuk yang tak. Allah Ta'ala hantar mari yang namanya malas. Kerana mereka malas semua sekali, tak ada seorang pun tengok. Siapa yang pernah naik tengok gua ni, tuan-tuan tahu tempat Nabi SAW menyorok tu, ataupun Nabi SAW menyembunyikan dirinya, bersembunyi dirinya sebelum dia berhijrah ke Mekah, ke Madinah Al-Munawwarah. Kalau tuan-tuan tengok, cukup rendah. Kalau salah seorang tengok, dan gua itu sempit, mereka akan nampak Nabi. Tapi Allah Azza wa Jalla kata, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama. Dalam konteks Habib An-Najjar, kami tak perlu turun pun mana-mana tentera daripada langit untuk berdepan dengan mereka. Tak perlu. Allah Ta'ala perlu hantar mari tentera-tentera dia yang kecil-kecil, yang kita tak sangka pun. Dalam konteks hijrah Nabi, nama dia malas sahaja. Malas itulah yang menyebabkan akhirnya mereka gagal dalam perancangan mereka. Apa yang berlaku kepada setelah itu, Waraqah bin Malik yang kejar Nabi SAW, kejar sampai di antara dia dengan Nabi itu, dia kata, ma baini wa bainahu illa zira'. Tidak sampai di antara aku dengan Nabi itu melainkan satu depa ya. Aku boleh tarik Nabi. Nabi boleh jatuh daripada kuda yang dinaiki oleh baginda Nabi SAW. Tapi Allah Ta'ala hantar apa? Allah Ta'ala hantar tentera dia yang kecil saja, yang namanya batu. Qila, dikatakan batu itulah yang akhirnya termasuk ke dalam mata kuda yang dinaiki oleh Waraqah bin Malik. Akhirnya hancur dia. Apa dia tuan-tuan? Demikian kuasa Allah untuk berdepan dengan muamarat, perancangan orang yang lawan dengan Tuhan ni. Tuhan kata, aku tak perlu turun, aku tak perlu hantar jundum minas sama, tentera daripada langit, tak perlu pun. Aku perlu hanya
untuk kadang-kadang sayhatan wahidatan fa izahum khamidun, dengan satu pekikan mereka semua mati. Kemudian Allah Taala sebut kedahsyatan kiamat akan menyebabkan semua orang menyesal. Kita kaitkan dengan kisah Abu Zar Al-Ghifari yang juga Nabi SAW sebut kepada dia, kalau kamu memegang amanah kepimpinan, kamu juga akan menyesal. Dengan nak ambil iktibar dia apa? Orang baik pun akan menyesal dan orang buruk juga akan menyesal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkatan kepada kita bersama yang berusaha untuk cuba memahami ayat suci Al-Quranul Karim. Saya tutup dengan satu ungkapan. Tuan-tuan, kalau kita nak bercakap dengan Allah, maka berdoalah kepada Allah. Kalau kita nak bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, doa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana dalam doa tu, kita bercakap dengan Allah. Kita minta kepada Allah. Apa yang kita nak minta, silakan. Dan kalau kita nak Allah bercakap dengan kita, maka bacalah Al-Quranul Karim. Bila kita baca Al-Quran, kita dapat pengkhabaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam malam ni, mungkin kita rasa kita dizalimi oleh orang. Kita berasa pasal apa Tuhan tak mari turun untuk bersama dengan kita dan sebagainya. Oh, kita tahu. Rupanya, reja Tuhan kata, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ. Kami tak perlu pun untuk berdepan dengan para musuh ni. Orang itu dalam konteks kaum Habib An-Najjar, sama dengan Allah ni tuan-tuan. Allah kalau tak sekadar nak berdepan dengan kebiadaban Presiden Amerika yang kalah tu, kalau sekadar nak berdepan dengan kebiadaban orang-orang Israel, kami tak perlu turun. Kalau Allah Ta'ala nak, sayhatan wahidatan. Tapi sudah tentulah tuan-tuan, kita buka tangan lain pula, rupa-rupanya memang sebahagian daripada sunnah kehidupan ini, sunnatullah dalam kehidupan kita ini, kita perlu berusaha berdepan dengan muamarat dan perancangan orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih kepada pihak Surau Taman Mesra Kajang di atas penganjuran program ini, dan mudah-mudahan semua kita mendapat manfaat daripadanya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan memberikan kelapangan kepada hidup kita insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.